Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Dan pengurusi pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, kita baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sambut majlisnya dengan ceramah, dengan kuliah, dengan selawat, dengan kenduri memberi makan orang ramai dan sebagainya, adalah semata-mata untuk kita melahirkan rasa cinta, rasa syukur terhadap nikmat yang terlalu besar yang dianugerahkan kepada kita, iaitu kehadiran, kedatangan Nabi SAW membawa nikmat iman, nikmat Islam yang kita nikmati sekarang ini. Sebab itu mencintai Nabi SAW ini adalah satu kefarduan sebenarnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehinggalah aku ini lebih dikasihi daripada ayahnya, daripada anak-anaknya, daripada manusia keseluruhannya. Artinya kita kena kasih pada Allah Rasulullah SAW itu lebih daripada segala-galanya, bahkan lebih daripada jiwa kita sendiri, diri kita sendiri. Dan manifestasi daripada kecintaan pada Nabi SAW itu, kita akan ikut Nabi SAW. Barulah kita akan dapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sebut, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, ya, jika kamu semua itu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi supaya kata gitu pada kita, ikutlah aku. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kamu dan mengampunkan kamu. Dia syarat nak dapat kasih Allah Subhanahu wa taala ini, nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak yang perlu kita tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih dan ikut. Kemudian kita sampaikan, kita perjuangkan, bahkan kita bela Nabi SAW ini. Bermula semua itu dari satu perkara yang asasnya ialah kenal Nabi SAW. Bukan saja kita kenal nama, keturunan, anak-anak, isteri, sahabat-sahabatnya, keluarganya, tetapi kita kenal juga ibadatnya, perjuangannya, dan terlebih penting kita kenal ajarannya. Untuk kenal ajaran ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka tidak boleh tidak kita kena membaca hadis, belajar hadis. Kerana ajaran-ajarannya itu ada berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW
maka baginda lah orang yang paling faham. Baginda lah orang yang paling berhak untuk mentafsirkan Al-Quran itu. Dan kalau kita tidak terima hadis ini, bererti kita tidak terima Al-Quran, walaupun nama jemaah kita jemaah Al-Quran. Baik, golongan-golongan anti hadis dan sebagainya. Kerana jelas Allah SWT sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil. Hendaklah kamu ambil, perintah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tinggalkan. Jelas. Jadi adalah amat tidak benar, tidak betul orang yang mendakwa mengikut Al-Quran tapi tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita cuba nak menunaikan hak yang pertama. Hak yang pertama yang perlu kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi itu mesti dikenali. Mesti dikenali. Baru datang rasa rindu, baru datang rasa cinta, baru akan ikut. Kerana apabila cinta, kita akan ikut orang yang kita cintai. Sebab itu Nabi SAW sebut, Al-mar'u ma'a man ahab yaumil qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihi pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengasihi aku, dia bersamaku di syurga. Bila kita kasih, kita ikut. Kita akan bersama. Walaupun kita sudah ketinggalan masanya terlalu lama, juga jauh daripada tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut mana? Cuba memahami apa yang disampaikan oleh Nabi, cuba memahami hadis, cuba belajar hadis, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba. Baik. Itu dikatakan manusia itu bersama dengan orang yang dia kasih. Bukan sama fizikal semata-mata, tapi sama mungkin cara hidupnya, pakaiannya, percakapan, pertuturannya, ibadatnya, perjuangannya, misalnya. Ya. Bismillah. Baik. Pada malam ini kita akan bersama dengan Kitabur Riyadhus Shalihin, Kitab Al-Mansurat wal Mulah, Babul Mansurat wal Mulah. Baik. Hadis yang ke berapa hari ini? Yang ke 1827. Nak tamat dah kitab Riyadhus Shalihin kita ni ya. Wa anhu radhiyallahu anhu. Bila sebut wa anhu, maksudnya daripada perawi yang di atas dan daripadanya juga. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Abu Hurairah ni seorang yang sangat rapat dengan Nabi, walaupun lewat masuk Islamnya, tapi rapat dengan Nabi kerana beliau menyebut orang Ansar sibuk dengan tanahnya, pertaniannya, kerana orang tempatan Madinah. Orang Muhajirin ramai yang sibuk dengan perniagaannya. Maka Abu Hurairah tidak ada tanah, tidak ada perniagaan, dia sibuk dengan ilmu. Maka meriwayatkan hadis sami'a, dah aku dengar, aku lihat Nabi SAW bersabda, kanatim mara'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang wanita bersamanya anak masing-masing. Ada setiap orang ada seorang anak. Ja'a dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma. Datang serigala, maka dia ambil salah seorang anak daripada kedua perempuan itu. Maksudnya menjadi mangsa serigala. Faqalat li sahibatiha, maka berkata seorang daripada mereka kepada sahabatnya yang lain, innama dhahaba bibniki, sungguhnya serigala itu ambil anak engkau. Wa qalatil ukhra, dan berkata yang seorang lagi,
innama dhahaba bibniki. Dalam kitab ini salah cetak, dia khatak matba'i, bibnika, bukan bibnika, bibniki, ya. Ki itu anti, perempuan. Seorang kata, anakmu tu yang dia ambil, yang kena. Seorang lain kata, bukan, anakmu. Begitulah. Fatahakama ila Dawud sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta keputusan hukumnya daripada Nabi Daud alaihi salam. Faqadha bihi lil kubra, maka Nabi Daud alaihi salam menghukumkan li salihil kubra, maksudnya beri apa ni, memenangkan yang besar, yang tua, yang lebih tua. Fa kharajata ala Sulaiman bin Dawud, maka keduanya berjumpa pula dengan Nabi Sulaiman bin Dawud, artinya anak Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Sulaiman, ya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Fa akhbaratahu faqala, maka dua-duanya memberitahu kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud menyebut begini, I'tuni bisikin asyukkuhu bainahuma. Mari bawa ke sini pisau. Aku nak kerat dua ni, nak bagi pada dua orang ni, anak ni. Faqalatis sughra la taf'al. Maka berkata yang lebih muda, jangan buat, jangan. Yarhamukallah, moga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Huwa bunuha, ini anak dia. Dia kata, bila dengar saja Nabi Sulaiman alaihissalam ini nak belah anak itu bagi dua, yang kecil, yang lebih muda ini cepat-cepat kata, jangan. Anak dia, bukan anak saya maksudnya. Faqadha bihi lisughra, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam memenangkan kes ini bagi pihak yang lebih muda. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kisahnya Nabi SAW bercerita ada dua orang perempuan dan setiap mereka mempunyai seorang anak. Masing-masing ada anak. Tiba-tiba entah macam mana zaman-zaman dahulu dan cerita ni dibawa lari oleh serigala. Di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Maka menghadap Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud menangkan yang tua, yang lebih tua, yang lebih besar. Ijtihad Nabi Daud alaihissalam. Nabi ini pun ada ijtihad dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan benarkan ijtihad itu berlangsung sekiranya tidak benar, tidak betul. Ya. Tapi memang para anbiya pun ada berijtihad. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada sebut, ada di kalangan kamu ini yang hebat dari segi bercakap, berhujah. Dan apabila bawa kes ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan menangkan dia di atas hujah percakapan dia. Dan sekiranya ada, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku putuskan untuknya dan dia tahu itu bukan hak dia, maka janganlah dia ambil. Janganlah dia ambil. Qit'atun minan nar, sekerat sepotong daripada api neraka. Jangan dia ambil. Kata siapa? Dia menang hujah, pandai bercakap dan sebagainya. Maka di atas dasar ijtihad itu, ya, mungkin juga Nabi Daud alaihissalam ini tengok yang ini muda lagi, yang ini tua dah, yang ini boleh beranak lagi, yang ini tak boleh beranak dah, misalnya. Maka berjumpa pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kata, kalau begitu aku nak belah anak ni, dah berebut sangat. Cepat-cepat yang kecil itu kata, yang lebih muda kata, jangan. Cepat-cepat jangan itu diambil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai qarinah, sebagai petanda yang menunjukkan bahawa sebenarnya anak itu adalah anak yang kecil.
Pasal dia lebih cepat respons. Respon itu berdasarkan kepada apa? Pada rahmat. Rahmat ibu, syafaqah ibu, kasih sayang ibu, belas kasih ibu secara naluri fitrahnya. Cepat-cepat. Yang agak lebih tua ini dia tak kisah sangat. Kalau belah pun bukan anak aku. Begitu. Jadi berdasarkan kepada itu Nabi Sulaiman menangkan kes ini bagi pihak yang lebih muda. Ya, itu tuan-tuan dan puan-puan. Ibu ni dia ada rahmat. Dia ada kasih. Ibu tu tidak ada tolak bandingnya. Sebab itu Allah sendiri berikan perumpamaannya. Ya, kasih Allah SWT tu, rahmat Allah SWT tu lebih daripada ibu mengasihi anak dia. Menunjukkan apa? Kasih ibu ni sangat hebat sebenarnya. Sebab itu rahim itu dipanggil rahim. Rahim yang mengandungkan anak tu dipanggil rahim. Kenapa? Kenapa dipanggil rahim? Kerana rahmat. Rahmat ibu itu, kasih sayang ibu itu. Tapi di akhir-akhir zaman ini kita tengok kasih sayang ibu tu sudah semakin pudar sebenarnya. Pasal apa? Tak tahulah. Terakhir saya baca dalam internet, seorang ibu enggan pecahkan cermin anak dia kecuali dah dia beri RM300. Cermin kancil je. Anak dia terkurung dalam tu, mungkin menjerit meraung. Dia tak nak pecahkan cermin. Dia suruh juga congkir molek buka elok. Orang terpaksa tawarkan RM300 pecahkan cermin tu nak keluarkan anak dia. Bayangkanlah ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita tengok dalam media, anak-anak yang dibuang bersepah-sepah. Ada yang dibuang dalam longkang, ada yang dibuang dalam kolam, ada yang dibuang depan tangga surau, ada yang diletakkan atas tembok telah dihurungi oleh kerengga, ada yang mukanya sebelah sudah terbakar kerana dibuang tempat pembuangan sampah, ada yang nampaknya digonggong anjing dalam gambar itu. Masya Allah. Dibuang kata-kata gitu je. Saya ambil tuan-tuan dan puan-puan satu laporan dalam NST, kecil je laporan itu. Seorang bayi lelaki dijumpai dalam mangkuk tandas, sedang menggigit jari kerana dia percayai lapar, dilahirkan beberapa jam sebelum itu. Masya Allah. Ibu ini rasa nak buang air, dia buka pintu tandas, dia duduk, dia terang-terang keluar anak. Dia bangun, tengok anak. Dia sapu lebih kurang, dia betul-betulkan kain, dia keluar, dia tutup pintu dia. Dia tinggalkan anak dia seperti najis. Dia tinggalkan anak dia seperti najis. Ni kalau kita baca dalam kitab, kasih ibu binatang itu kepada anak dia menyebabkan dia tidak pijak anak dia. Ni jahiliah zaman ini. Jahiliah zaman dulu, zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW, mereka bunuh juga anak. Itu pun bukan semua kabilah. Kabilah-kabilah tertentu saja yang bunuh anak perempuan ini. Hanya anak perempuan yang mereka bunuh. Tapi zaman jahiliah sekarang ini, mereka bunuh tak kira anak laki ataupun perempuan. Langsung tidak ada kasih rahmat dalam hati dia. Kalau beginilah tuan-tuan dan puan-puan, corak yang ada, generasi kita yang ada ini, apa akan jadi, akan datang kita tak tahu. Ini yang tadi ni. Anak mungkin meraung dalam kereta, dia enggan, dia tak mau pecahkan cermin lagi. Disuruh buka molek-molek. Orang terpaksa bagi 200, 300, baru disanggup pecahkan cermin. Artinya dia sayang cermin kereta dia lagi. Itu secara terang-terangnya. Secara tidak terang-terangnya, tuan-tuan dan puan-puan, itu. Bila kita cikgu di sekolah dan sebagainya, denda sikit anak, Masya Allah. Tadi saya baca status Facebook yang ada dalam kumpulan guru Malaysia. Dia ucap tahniah pada wartawan tu. Kenapa? Wartawan tu tak nak layan telefon daripada seorang ibu bapa yang suruh buat
laporan, suruh siarkan berita. Kerana cikgu denda anak dia berambut perang. Anak dia berambut perang. Cikgu denda. Dia suruh keluarkan dalam berita. Ini tuan-tuan dan puan-puan, nak menunjukkan tidak sayangnya pada anak itu secara tidak langsung, tidak peduli kepada anak itu secara tidak langsung. Ya, anak-anak kita kadang tu mungkin dia lebih kasih pada orang lain, lebih kenal pada orang lain, lalu mereka tidak ikut yang sepatutnya diikut, seperti Nabi, para sahabat yang dijamin syurga itu. Tapi mereka ikut orang lain, artis dan sebagainya. Pergi rambut, sini nipis, sini tegak, ada macam gitu apa semua. Ikutlah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, qaza' dia panggil, qaza'. Sini botak macam botak tu, semua rambut tebal atas. Ada hal yang macam jambul dan sebagainya. Kita larang di sekolah, tak kena dengan disiplin sekolah tu. Kena gunting bagi sama, rata belaka. Kalau ada anak-anak kita kena tegur, kena itulah. Nanti cikgu gunting di sekolah kan, tuan-tuan, kita marah pula. Misalnya. Tapi kita tu kena macam mana? Ni yang berlaku. Pasal apa tu semuanya tuan-tuan dan puan-puan? Tak kenal Nabi SAW, tak kenal, tak cinta, tak ikut. Tak ada. Lebih kenal siapa? Lebih kenal artis. Lebih kenal pemain bola. Lebih kenal penyanyi. Tahu pula. Kalau artis tu cukup bulu kaki pun tahu. Pasal apa? Baca dalam majalah. Nabi SAW. Makanan kegemaran Nabi. Minuman kegemaran Nabi, ibadat Nabi, perjuangan Nabi, hadis Nabi. Baik. Macam mana? Kalau kita tak ikut Nabi, maka tidak ada cinta daripada Allah, tidak ada maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kita baca tadi. Baik. Bismillah. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى هثالة كهثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة رواه البخاري. Sahabat Mirdas Al-Aslami ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu je hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ni. Satu ni je yang diriwayatkan. Ya. Walaupun beliau ni orang yang antara orang yang awal juga masuk Islam dan menyaksikan perjanjian Hudaibiyah dan berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah ataupun dipanggil bai'atul ridwan. Bai'ah tahta syajarah yang disebut dalam Al-Quran. Para sahabat dan sekitar yang terlibat dengan bai'ah dengan perjanjian Hudaibiyah di situ dalam sekitar 1,400 orang sahabat. 1,400 orang sahabat ini disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara sahabat-sahabat yang paling hebatlah. Mula-mulanya Sayyidina Abu Bakar. Lepas itu 3 orang Khulafaur Rasyidin itu. Lepas itu 10 orang Al-Asharatu Al-Mubasyarun bil Jannah itu, 10 orang dijamin syurga. Kemudian Ahlul Badar, orang yang turut serta, sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Kemudian sahabat yang turut serta dengan bai'atul ridwan ataupun bai'ah tahta syajarah, termasuklah Mirdas Al-Aslami ni. Baik. Mirdas Al-Aslami. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Akan pergilah orang-orang saleh itu seangkatan demi seangkatan dan tinggallah hampas seperti hampas barley ataupun tamar, sisa-sisa yang tak berguna, sama ada daripada barley ataupun tamar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pun menghargai mereka dengan sedikit pun. Maksudnya Allah SWT tidak pedulikan, tidak beri penghargaan, tidak nilai, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Hampas, maklumlah hampas. Jadi berdasarkan kepada hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, yang pertamanya orang yang soleh-soleh ni akan meninggal dunia. Yang tinggal-tinggal ni makin
Hampas. Ya. Dia macam tapis. Dia tapis makin halus. Yang tinggal tu hampas. Jadinya apa yang perlu kita buat? Kalau dah kita dengar hadis ni, kita jangan jadi hampas itu. Kita jangan jadi hampas itu dengan cara kita membaiki diri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Qu anfusakum ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan diri-diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi orang yang baik-baik ni akan mati. Meninggal. Ya. Tu kadang-kadang kita ada orang kata tu, biasanya orang baik-baik ni mati dulu. Umur 40 tahun meninggal dah, ya. Baru ni ustaz saya 40 awal 40-an baru meninggal juga. Ada sahabat saya 42, Al-Hafiz, meninggal juga. Itu anggapan kita lah, mudah-mudahan memang tergolong daripada golongan salihin. Tapi biasanya begitulah. Memang ramai orang kata orang baik-baik ni mati dulu. Jadi tuan-tuan dan puan jangan takut pula nak jadi baik kata takut mati awal. Tak semestinya, itu kata orang saja. Baik. Yang tapi orang-orang soleh ni dia akan pergi seangkatan pergi memupus, dia panggil. Sini panggil apa? Mupus ke tak? Memupus. Pupus. Inkira. Bahasa Arabnya. Baik. Dan kita perlu cari orang-orang soleh ni. Perlu bergaul dengan mereka. Perlu mencontohi, ikut jejak langkah mereka. Wa an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebut pada Nabi. Jibril alaihi salam ni ketua para malaikat. Menurunkan wahyu kerjanya untuk guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'udduna ahla badrin fikum ma ta'udduna ahla badrin fikum. Apa yang kamu anggap ataupun kamu terima ahlu badar itu di sisi kamu. Artinya macam mana pandangan kamu terhadap orang-orang yang terlibat dengan perang Badar. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, min afdalil muslimin, mereka itu sebaik-baik orang Islam. Orang Islam yang terbaik. Au kalimatan nahwaha, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah perkataan yang lebih kurang serupa maknanya yang begitu. Ini syak minar rawi. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Rawahul Bukhari. Malaikat Jibril kata apa? Begitu jugalah para malaikat yang turut serta dalam perang Badar. Maka ada para malaikat yang datang membantu sebenarnya. Jadi khilaf ulama ya. Memang tapi yang hadir, malaikat hadir itu malaikat memang hadir dalam peristiwa perang Badar. Mereka berperang, turut berperang ataupun tidak, itu menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Baik. Begitu juga yang turut hadir, malaikat yang turut hadir dalam peristiwa Badar adalah sebaik-baik malaikat. Itu maksudnya. Badar ni satu tempat antara Mekah dan Madinah. Berlaku peperangan di situ. Pada mulanya tentera Islam, bukan tentera sebenarnya, kerana mereka bukan keluar itu bersedia untuk berperang. Dan mereka tidak bawa persenjataan yang lengkap. Unta pun sedikit, ada 70 ekor je. Kemudian kuda pun ada 2 ekor saja. Dan tak tahulah, saya dengar sirah daripada kecil-kecil dulu, katanya ada bawa pelepah tamar saja. Wallahu a'lam. Bukan keluar untuk perang. Ya? Mereka keluar untuk sekat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan balik daripada Syam. Kerana orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Makkah, mereka rampas harta orang Islam yang berhijrah tu dan mereka jadikan modal untuk berniaga bawa ke Syam. Jadi bila mereka ni balik nak lalu di dekat-dekat dengan Madinah tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekat
kafilah itu. Maka bocor berita itu sampai lebih awal kepada Abu Sufyan, waktu itu masih belum Islam, yang memimpin kafilah itu, dia ikut jalan laut. Dan berita yang sama bahawa orang Islam keluar dari Madinah untuk sekat kafilah itu sampai kepada musyrikin Makkah, dan musyrikin Makkah menyiapkan bala tentera yang kekuatannya 900 hingga 1000 orang, sedekat 1000 orang. Lengkap bersenjata. Dan keluar, dapat tahu pada mereka kafilah Abu Sufyan ini dah selamat ikut jalan laut. Tapi mereka teruskan untuk apa? Alang-alang dah keluar, mereka dia kata nak menunjukkan kekuatan kepada orang Arab lain untuk dapatkan pujian dan menyelesaikan orang kata masalah Nabi, masalah Islam ini. Mereka meneruskan niat nak berperang, bertemu di Badar. Jadi umat Islam waktu itu, tentera Islam hanya dalam sekitar 313. Dia sebenarnya bid'ah ni bilangan itulah 313, mungkin 320 itulah, tapi yang masyhur 313 tentera Islam lawan 1000 tentera kufar yang lengkap bersenjata. Akhirnya tentera kufar itu dikalahkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 70 orang yang mati, 70 orang yang tertawan. Termasuklah 78 orang kepala-kepala pengat yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dan 70 orang juga yang syahid di kalangan orang Islam. Maka sahabat-sahabat yang turut serta dalam perang Badar ni, mereka ini tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah sebut ya'malu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu suka, aku ampunkan kamu. Aku telah ampunkan kamu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala dah ampunkan. Ni sahabat hak 313 ni. Sebab itu sahabat-sahabat yang turut serta dalam perang Badar ni, biasa dia akan letak Al-Badri di ujung. Ada yang kita sebut dulu tak? Bila Al-Badri maksudnya nisbah kepada Badar. Orang ni pernah turut serta dalam perang Badar, bukan calang-calang orang ini. Sahabat inilah yang kita nak kenal ni, yang kita nak ikut ni. Ashabi kan nujum. Hak ni sahih. Hak ni tak dipertikaikan oleh ulama hadis. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Ada sambungan itu, ada pertikaian. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Yang mana saja kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Contoh teladan kita, salafus salih, masyarakat terbaik. Khairul qurun qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Inilah contoh teladan kita yang kita nak ikut. Baik. Tapi berapa ramai yang kena al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah? Ni musim Maulid ni tak habis lagi ni. Saya berceramah di sekolah-sekolah, baik sekolah rendah, baik sekolah menengah. Soalan yang tak pernah dijawab. Saya tawarkan RM100 ni. Siapa yang boleh sebut 10 orang sahabat yang dijamin syurga? RM100. Setiap satu nama RM10. Tapi kena sebut 10-10 tu syaratnya. Tak pernah lagi orang dapat RM100 ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok klip video dalam YouTube tu, dia Mesir, dia temu ramah secara rambang orang muda dia. Suruh sebutkan 10 nama penyanyi, laju sebutkan nama pemain bola, laju sebut. Mari soalan cepuk emas dia, sebutkan 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Berkata-kata belaka. Masuk orang Arab. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Sahabat-sahabat ni, tu pun kita kena. Sahabat-sahabat yang itu kita dah bilang tidak, dia punya ranking dia, lepas tu bawa lah sahabat sampailah sahabat yang terkecil. Maksudnya ya, ada setengah-setengah ulama mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tinggalkan 120 orang, 120,000 sahabat, lebih kurang begitulah, 100 lebih bagiannya. Baik. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم
thumma bu'itsu ala a'malihim muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini siapa? Abdullah Ibnu Umar, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kunyahnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Baik. Masuk Islam pada tahun kedua kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk Islam tu waktu kecil-kecil lagi, ya, bersama dengan ayah dia. Dan berhijrah itu pun masih kecil lagi, umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Perang Badar tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan ikut lagi. Ibnu Umar ni, ya. Antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nombor 2 lah selepas Abu Hurairah. Dia ada 6 orang sahabat tu, top 6 yang meriwayatkan hadis ni. Ibnu Umar ni yang kedua, ya. Yang pertama Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Yang keduanya Abdullah Ibnu Umar, dan yang ketiganya Sayyidina Anas bin Malik, kemudiannya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ya. Kemudian yang kelimanya Jabir bin Abdullah, dan yang keenamnya Siti Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ni 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Kita tengok tadi siapa? Mirdas. Sayyidina Mirdas tadi hanya satu je hadis yang diriwayat. Baik. Seorang yang sangat hebat, Abdullah Ibn Umar ni, alim, faqih, wara', salih, sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Abdullahi rajulun salih. Abdullah ini adalah lelaki yang salih. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada Siti Hafsah, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar ni adik-beradik dengan Siti Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni adik ipar Nabi ni. Dia kata pada Siti Hafsah, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik lelaki ialah Abdullah kalau dia bangun malam, kalau dia sembahyang malam. Maka hadis itu disampaikan kepada Abdullah bin Umar, dan fakana la yanamu illa qalila. Fakana yaqumul lail illa qalil. Dia bangun malam kecuali sedikit. Artinya banyak bangun malam, tidurnya sedikit. Abdullah bin Umar sangat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu kalau dalam fiqh kita panggil syada'id, ketegasan, ketat dia punya amalan, dia punya pegangan Ibnu Umar ini. Ya, kadang-kadang perkara itu bukan menjadi syariat pun, tetapi dia tetap ikut. Ada sebatang pokok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat di bawah dia. Dia jaga pokok tu, dia pergi siram, dia pergi duduk situ. Dia kalau dia naik kenderaan, dia akan cuba, kadang-kadang dia pusing ikut jauh. Orang tanya, pasal apa pusing ikut jauh? Aku pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lalu kat sini. Aku nak tapak kuda tu berkena dengan bekas-bekas yang dilalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu. Dan katanya di akhir hidup dia buta. Buta kerana dia ambil air sembahyang celik mata. Pasal pada dia hak dalam mata ni pun kena air juga, kena basuh juga, masuk muka juga. Tapi mungkin kalau buta pun bukan sebab itu rasanya. Baik. Kalau masuk air saja tak sebab buta. Ke mana? Tapi ada riwayatnya begitu. Syadid. Artinya orang yang betul-betul nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni para sahabat. Nak. Ada para sahabat yang tak suka pun labu. Bila dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan labu, dia buat pura-pura suka. Kalau ada jamuan labu tu, hak itulah dicarinya, hak itulah dia makannya. Padahal dia tak suka pun. Kenapa? Kerana dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan labu. Tu, cintanya Nabi, para sahabat ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap itu. Orang zaman sekarang banyak nak condemn dan sebagainya. Dia kata tidak ada satu hadis pun yang sabit, yang sahih fadilat tentang serban ini, mengatakan serban ini sunnah. Baik. Tapi kita pakai juga. Kenapa? Kita tanya apa? Kita tanya, betul tak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai serban? Jawapannya betul. Kalau betul, kenapa apa masalahnya? Ada orang yang pakai serban semata-mata nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Abdullah ibn Umar. Siapa boleh kata salah?
Ada orang kata jubah pakaian Arab. Dia kata bukan pakaian sunnah dan sebagainya. Kita tanya, betul tak Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jubah? Ya. Maka kita pakai jubah, kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nilai ke di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ni orang zaman sekarang. Baik. Kenapa? Kerana mereka buat yang kata pentingnya, dia kata ikut Nabi, hak Nabi buat, Nabi sunnah Nabi dan sebagainya. Tapi mereka pisahkan dengan nilai kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang kita buat itu tidak ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti ada ikut sunnah kerana cinta, ikut sunnah kerana cinta. Tu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum. Kalau ikut makna zahir dia, la yu'minu, tidak beriman seseorang kamu. Ulama yang mentafsirkan tidak sempurna iman. Sehingga aku lebih dia kasihi daripada dia mengasihi ayah dia. Dia mengasihi anak dia. Dan dia mengasihi manusia seluruhnya. Hatta diri dia. Diri sendiri. Itu hak Nabi SAW. Macam mana kita nak dapatkan rasa cinta itu? Kalau kita tak peduli dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Subhanakallah.